Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sekali pada malam ini. Topik pada malam ini adalah satu topik yang sering ditanya kepada saya, kenapa tak baik-baik lagi arthritis. Dulu doktor dah buat 2 tahun lepas ada satu yang sama topiknya tetapi berlainan mungkin. Pada malam ini saya akan cerita yang terkini, apa lagi setelah 2 tahun pastinya ada benda-benda baru yang mungkin anda dan saya boleh belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arthritis selalunya boleh dibahagikan kepada yang cerita besar-besar ni 3, ataupun orang yang kenal selalunya 2 saja, iaitu satu namanya apa? Osteoarthritis, satu lagi nama rheumatoid arthritis. Osteoarthritis selalunya orang menceritakan perihal wear and tear, maksudnya pakai dan haus dan pakai, lepas tu repair balik, kena balik, lepas tu lama kelamaan tulang bertemu tulang. Faham? Itu yang selalu bunyi krok-krak semua kat bahagian lutut ataupun bahagian ankle kan, selalunya kat bawah lah, di mana berat badan kita memberi beban kepada sendi-sendi ni. Nombor 2, rheumatoid arthritis. Anda pernah dengar kan rheumatoid arthritis ni, sebab dia dalamnya ada rheumatoid factor, selalunya disebabkan oleh autoimmune. Maksudnya body kita punya polis dan askar lawan balik tisu di cartilage ataupun tisu-tisu di bahagian sendi kita, menyebabkan sehinggakan bukan tempat yang ada beban saja, tempat seperti jari-jari, siku, bau, semua boleh kena. Jangan main. Sebab tu rheumatoid arthritis orang lebih macam takut. Sebenarnya dua-dua ni, osteoarthritis ataupun rheumatoid arthritis, dua-duanya ujung-ujung ada perkataan itis. Bila ada perkataan itis, mesti ada inflamasi. Okey, yang ketiga yang saya ingin anda ambil perhatian ialah dipanggil gouty arthritis. Ni orang yang dah pernah kena gout, dia boleh sampai membawa kepada burn out, maksudnya terbakar kawasan-kawasan ni sebab terlalu kuat sangat gout dia tu, sampai dia boleh masuk tophi dia, kristal-kristal dia tu, faham? Macam needle tu, macam jarum-jarum tu, dia masuk bukan kata sendi kecil je, tapi dia naik sampai ke lutut ataupun ke bahagian-bahagian sendi lain pun boleh. Gout boleh attack sampai jari-jari ni jadi krekot semua dah. Okey, tapi malam ni kita fokus kepada osteoarthritis dan rheumatoid arthritis, sebab ini sebenarnya arthritis yang orang selalu bicarakan. Okey, dan selalunya disebabkan oleh asal usulnya disebabkan oleh poor mechanic, maksudnya mechanical disorder. Macam kalau tayar kereta tu sebelah tak cukup angin lah, ataupun tak balance. Perasan tak? Dia macam gelong sikit. Lama kelamaan tak boleh bawa langsung pun ada. Kereta macam tu, kalau body kita lagilah dahsyat, tahu tak? Nombor 2 disebabkan oleh inflamasi. Inflamasi tu dengan arti kata pastinya kalau tak sikit banyak, bengkak, merah, panas, sakit. Boleh? Ada tak siapa-siapa kat sini kalau tak bengkak dia boleh sakit, kalau tak boleh sakit ataupun dua-dua sekali dia boleh merah pun kadang-kadang datang sekali dengan kadang-kadang ada cecair pun dalam tu, macam synovial fluid kat bahagian lutut, kadang-kadang boleh bengkak. Perasan tak? Kaki pun, ankle, satu kaki tu boleh bengkak juga. Okey, dan memang dia akan kesakitan. Jadi saya nak bagi satu awal lagi, saya dah nak bagi ni, you kena copy nota ni, iaitu you tolong cuba dulu dengan satu bahan mineral. Yang ni yang latest namanya boron, BORON. Boleh cuba ni dulu tak sebelum you pergi buat injection ke, ataupun nak operate ke, ataupun nak ganti besi ke, kan setengah orang dah doktor kata kena total knee replacement. So TKR ni nanti dulu. Zaman sekarang ni bagi saya 2 bulan atau 3 bulan, you cuba dulu dengan boron ni, satu. Nombor 2, nanti saya bagi lagi apa nak buat. Kalau lepas 2-3 bulan masih lagi bengkak, masih lagi you sengsara, okey, saya pun surrender. Maklum sajalah. Tapi sebelum you surrender, kita ni kan kaki lawan. Sebenarnya hampir 70% success rate kita dah boleh dapat. 70% banyak tu, faham tak? Jadi kalau 10 daripada anda tengah seksa ni, saya bukanlah nak garanti, tapi saya nak bagi semangat kepada 7 orang. Apa jadi pada 3 orang lagi tu, yang tu dah memang dah reput dah, maksudnya dah
dah sampai kerah, dah ke matu, dah bone to bone tu macam dah join dah pun, yang tu kena operate lah juga kan. Maklum sajalah, mechanical. Baik, balik pada 7 orang daripada anda ni yang insyaAllah saya cuba bantu, iaitu satu boron tadi, ambil lebih kurang 6 mg saja per day. 6 only, okay, 6 mg per day. Jangan banyak, sebab dia trace mineral cuma sedikit diperlukan untuk membetulkan keadaan. Boron antara yang boleh membetulkan arthritis. Ramai orang tak tahu ni. So saya dah bagi kat you secret, habislah malam ni, tak payah cerita apa dah. Tak, ada lagi yang kita boleh bantu. Sebab apa? Kalau you masih lagi suka makan gula, suka makan susu dan terlalu banyak daging yang berat-berat pun tak boleh juga. Jadi D&D diet yang terbaru, terbaru maksud saya kata apa, dulu you makan 3 kali, sekarang you makan cuma 2 kali. Masih lagi sayur, buah-buahan semua tu sama, ukuran dia. Ingat buah-buahan belah pagi, tengah hari kalau tak mau makan pun tak apa, minum air, sikit kacang, no problem, jangan lebih-lebih. Jangan makan banyak kali pun, kosongkan, macam fasting lah. Orang panggil semi fasting, tapi malam boleh makan. 1 meal a day punya konsep. So 1,5 lah, pagi sikit, malam tu tengok dengan keadaan campur boron. Lepas tu tak nak gula semua macam biasa. Nombor 2, tak nak lagi buat 2 bulan ni bahan-bahan yang berbentuk bijirin seperti wheat, gandum. Kita tak nak gandum, kita tak nak beras, kita kalau boleh tak nak jagung dan juga oats. Kopi ni serius ni, kalau you nak baik betul tanpa nak operate tanpa kena pergi bius semua tu, okey. So wheat, gandum, kita berhentikan sekejap. Nasi putih, nasi perang masih boleh. Corn, jagung, lepas tu oats, berhenti dulu. Bolehkah boleh ni? Nak beli mana boron tu? Beli kat farmasi, boleh. Farmasi yang bagus lah. Kalau tidak, you tengok online. Saya tak buat boron, okay, sebab ni untuk khas untuk orang yang ada arthritis. Okey, itu nombor berapa dah saya cerita tadi? Nombor 2. Cara nombor 2 ialah grains, ya. Semua bijirin. Nombor 1 boron, nombor 2 grains. Saya bagi 7 Nombor 3 sekarang. Nombor 3 ialah benda-benda yang alergi, yang you ada alhan. You mesti tahu kan makanan apa you alhan. Macam saya tak boleh makan belacan, mesti menyala saya punya gout. Okey, contoh, you mesti tahu apa yang you allergic, yang tak boleh makan, ataupun yang menyalakan balik masalah sakit you. Orang yang ada rheumatoid arthritis mesti tahu, kalau dia makan kacang A dia tak boleh, kacang B okey, kacang C sikit je sakit. So yang sikit sakit dan terlalu menyala, dua-dua you tolak ke tepi dulu. Tak mati jangan risau. Okey, you selalu kata, "Habis aku nak makan apa?" Saya baru suruh keluarkan 3-4 bahan. Takkan you tak ada lagi sayur, buah, berlambat-lambat lagi kan? Okey, sambung. Yang saya kata apa, bahan-bahan yang allergic, you tahu sendiri apa yang you tak boleh. Setengah orang saya kata air kelapa bagus, tapi setengah orang ambil air kelapa lagi dia sengal. Kita kena kurangkan lah. Mungkin sebab ada potasium, magnesium dalam tu. Setengah orang kalau lebih sikit je dia terasa bermasalah, kot-kot dia ada kidney problem ke apa. Kita kena jaga-jagalah. Tapi kalau boleh silakan, no problem. Okey, nombor 4 ialah vegetable oil. Semua minyak-minyak yang you nak masak, tolong ambil, saya kata apa, minyak kelapa boleh, minyak olive boleh, minyak kelapa sawit boleh, minyak sacha inci oil pun boleh. Apa lagi, minyak batu sauda, semua takkanlah you masak dengan minyak batu sauda kan. Tapi yang kebiasaan yang tak boleh ialah minyak-minyak yang recycle, memang tak boleh. Tak kira lah asal usul daripada minyak kelapa pun, kalau recycle jangan, sebab dia dah bertukar wajah. Tapi yang selalunya yang kalau boleh perkataan diharamkan sementara waktu, maksudnya jangan, kalau boleh, minyak-minyak bunga seperti sunflower oil, canola oil yang dalam plastik tu, dalam banyak-banyak you beli kat supermarket tu, ataupun minyak jagung, minyak soya pun buat sementara waktu 2-3 bulan ni saja. Minyak-minyak nuts, minyak daripada kacang-kacang tu pun tolong berhenti sekejap. Boleh tak boleh? Sebenarnya kita ada minyak kelapa dan
coconut oil dan minyak kelapa sawit. So what's the problem kan? Orang Malaysia tak ada masalah. So kita buat betul-betul. Lagi itu semua kena tolak sebab nak baik ni. Sebab kita janji kita malam ni nak bagi cuba sebaik mungkin. Lepas tu saya kata apa tadi, susu kan, you kena ingat lagi sekali. Saya dah ulang 2-3 kali tu, berarti serius lah. Sebab dalam susu ni ada lactose, ada milk protein macam casein semua tu yang heavy untuk kita punya sendi. Number 6 ialah semua jenis nightshades. Nightshades ni jenis-jenis pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang saya boleh bagi contoh. Selalunya tomato, terung, lagi apa kentang, dan bell pepper ni, cili yang besar-besar tu. Okey, cili benggala ke yang besar tu. Alright, yang warna orange, kuning, hijau tu. Okey, ni selalunya jenis-jenis yang legume pun. Legume ni macam kacang-kacang panjang ataupun beans, kacang-kacang kidney beans. Berhenti sekejap, okey? Berhenti sekejap masa 2 bulan ni. Lain pada tu nombor 7 sekarang. Nombor 7 sekarang saya nak bagi suplemen pada you yang mencepatkan proses kebaikan. Tadi tentang sayur semua you risau sangat, tapi kebanyakannya banyak lagi yang boleh. Semua yang lain yang saya tak sebut tu green leafy vegetable yang masih lagi rangup seperti brokoli, terutama sekali cauliflower, Brussels sprout kan selalu you dengar. Tapi malam ni you kena ingat satu daripada semua sayur-sayur ni, iaitu gobis. Okey, gobis adalah yang terbaik you boleh galakkan. Sebab apa? Dia buat dengan sauerkraut terutama sekali. Yang jeruk tu you buat betul-betul sebab dia bagus untuk bakteria you. Sebab dalam sudut ini nak bagi lega, sakit, bengkak semua tu, you kena jaga bakteria you. Okey. Dah faham. Ni masih lagi nombor 6 ni. Dia mengurangkan masalah leaky gut yang menerukkan keadaan rheumatoid arthritis ataupun osteoarthritis. Dan dia juga akan menimbulkan masalah kalau you tak ambil secukupnya. Sayur-sayur seperti gobis semua ni, bakteria tu akan mengamuk. Rheumatoid arthritis you tahu sangat-sangat dia autoimmune. So you kena betul-betul lawan dia supaya immune cell you masih lagi kuat. Okey. Jadi nak mempertingkatkan immune kuat tu, you kena belajarlah. Ambil macam selalunya kita buat apa tu, daripada habatus sauda kan, saya dah ajar you all dengan chamomile, empedu bumi semua tu, yang diperbuat dalam habajela. Ingat habajela sekarang tengah hot sekarang, tengah orang cari sekarang. Baik, yang pentinglah rempah rimpang. Yang ni tambahan nombor 6 bonus. Ginger tu apa? Halia, thyme, THYME. Yang ni you cari kat supermarket moden lah. Kalau tak ada thyme, you cari turmeric. Kunyit mesti ada kan, kunyit hidup ke, kunyit yang kuning ke, kunyit putih ke, asalkan kunyit. Maksud saya janganlah kelang kabut nak cari kunyit hidup, kunyit mati semua, asalkan kunyit yang best. Kalau you dapat yang nano curcumin atau nano kunyit ni, turmeric yang nano lagi bagus. Dah mula ada dah sekarang dalam supermarket. Cinnamon, kayu manis. Ni masa mana ni nak pakai, macam mana ni nak pakai, you tabur dalam you punya salad, atau you masa you buat smoothie, you nak ambil buah-buahan, sayur-sayuran, you nak spin dia tu, you boleh masuk bahan-bahan seperti ginger, thyme, turmeric, cinnamon, garlic ni bawang putih, lagi sekali jangan lupa black pepper. Kalau main dengan kunyit mesti ada black pepper, betul? Okey, yang ni dua, terutama sekali turmeric dengan black pepper ni wajib. Kalau boleh nak buat teh pun boleh, nak buat dalam smoothie pun boleh, nak spin tu, ataupun nak buat dalam you punya katakan teh pun boleh. Okey, campur. Seterusnya oregano oil. Oregano oil ni you nak sapu pun boleh, you nak minum pun boleh, ataupun nak buat campur dalam you punya salad pun boleh. Oregano, OREGANO. Okey. Lepas tu cari makanan-makanan yang tinggi potasium. Okey.
seperti avocado, seperti tadi kentang you kena berhenti sekejap kan. Banana boleh, jambu boleh, ada tinggi potasium. Kalau tak cukup you pergi cari vitamin lah kalau you tak pasti kan. Sebab dalam ruangan ini untuk arthritis dia tak boleh bawah daripada 5,000 ke 6,000 miligram sehari. Tinggi ni. Tapi terpaksa cari juga. Okey. Adakah dalam potasium ni kalau you nak cari boleh dalam nuts pun ada, dalam ke kacang. Alright, sugar tak boleh. Dan paling saya ingatkan dalam DNA diet, puasa jangan tinggal. Puasa Isnin, Khamis, 3 hari sebulan tu buat, jangan berhenti-henti. Dan siang kalau boleh buat fasting, buat water fasting. Kalaupun you tak puasa penuh, you puasa, dia panggil semi fasting. Maksudnya air dibenarkan, dia panggil wet fasting. Lepas tu vitamin D3K2, Santera tu jangan tinggal 2 sachet sehari, pagi sekali, malam sekali. Kalau you tengah sakit menyala, ambil 2 pagi 2 malam. Biar dekat 20,000 unit pun tak apa, international unit. Sikit je, bukan banyak pun. Okey. Last kali zinc, seperti biasa, banyak makanan-makanan kita yang ada zinc, so you tak perlu risau sangat. Okey, seminggu sekali kalau ada cheat day, rambutan boleh. Rambutan boleh. Alright, avocado lagilah boleh, betul tak? Okey. Pepper boleh, yes. Pepper bukan boleh, wajib kalau you ambil turmeric, ambil kunyit. Okey. Apa lagi, buah naga boleh. Yang lain semua tu you tengok untuk makanan ataupun minuman terbaik untuk masalah diabetes, high blood dengan jantung tu, makanan sama pun boleh kita gunakan. Yang penting yang pantang pada malam ni. Dengar balik lecture saya, copy balik nota, tengok apa yang saya tak bagi. Sebab yang ni yang menyebabkan kita punya inflamasi jadi lebih meradang. So yang boleh menjawab soalan, kita dah bagi tadi boron, saya dah cerita tentang makanan-makanan yang tak boleh, sugar, susu, lepas tu daging-daging kan, lepas tu benda-benda bijirin yang berbentuk wheat, nasi putih, jagung, oats, vegetable oil jangan, milk dah kata tadi, tomato, potato, plant, saya dah ulang banyak kali ni supaya you tak lupa. Okey, ujung-ujungnya yang tambahan yang terkini saya kata apa tadi, boron tu, okey, dan D3K2 dalam Santera, dan juga saya kata apa tu, haba gel, sebab kita nak main dengan minyak batu sauda dengan hempedu bumi tu, very good, dalamnya ada zat dia. Baik, katakan you buat ni dalam seminggu 2 ataupun you dah buat macam-macam tak baik juga, you ada satu lagi yang kita berani malam ni cerita, dinamakan arthritis set, RX9, dia punya code dia, coding dia, CODE, code. Okey, kalau you nak minta RX9 dan RX11. Saya ulang, 9 and 11. Kalau macam saya ambil 9 and 10 sebab saya ada apa? Saya ada gout. Orang yang ada gout punya arthritis ambil 9 dan 10. 9 dan 10. Boleh ingat tak? Yang ujung punya cerita ni is very important sebab ramai orang dah putus asa. Dah saya cakap apa pun dia dah buat. Bapak pada boron pun kadang-kadang dia dah study dah. Kalau macam tu masih lagi bengkak, sakit, semayang tak boleh, saya kata apa? RX9, RX11. Dan jangan lupa kepada haba jela, sebab zaman sekarang kan zaman ni virus masih lagi berleluasa, kita nak cuba tingkatkan immunity you. Sambilan tu dalam tu memang ada habatus sauda dan ada hempedu bumi. Dua ni juga bagus untuk arthritis. You try haba jela dulu dengan sacha inci oil. Saya ulang, try dulu sacha inci oil dengan apa tu, saya kata apa tadi, dengan haba jela. Kalau dia improve, okay, you ambil boron, ingat tak? Lepas tu D3K2, itu tak payah lagi 9 dan 11. Tetapi kalau masih lagi encut-encut jalan, sedih je, tak seronok hidup you, ambil 9-11. Boleh? Alright, cukup dulu pada malam ni, saudara sekalian. Saya mengharapkan masalah ni boleh selesai. Kalau siapa yang nak ambil 9-11 tu jangan terkejut, tak sampai seminggu kadang you dah macam best je, kan? Don't worry, insyaAllah dia tak ada steroid yang, kalau tidak saya dah lama lah
Saya dah ambil lebih pada few months dah. Alhamdulillah. Okay, itu dulu. Kalau ada apa-apa masalah nanti, you jangan lupa tanya admin saya ataupun dropshipper saya. Mereka sentiasa bersedia membantu you all. Okay, yang pasti ambil yang original. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita tengah promosi Habajala sekarang. Okay, ambil kesempatan. Thank you. Bye.